Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Cikgu Najia binti Abdul Rahman. Pada petang ini, pada hari ini kita akan pergi kepada unit yang pertama untuk PJPK, iaitu Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial, PILS. Okey, kalau dalam buku teks, okey, ini adalah gambar buku teks Okey, kalau dalam buku teks kamu boleh tengok 126, surat 126. Kita akan pergi satu persatu. Okey, standard pembelajaran kita tengok dulu. Mengetahui maksud perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal, mengaplikasikan cara mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal, mengaplikasikan kemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Okey, menilai perubahan emosi semasa perkembangan seksual sekunder. Okey, itu adalah standard pembelajaran dia. Okey, kita tengok dulu yang dekat bawah sini. Pada peringkat awal remaja ke? Okey, bila dah masuk sekolah menengah umur 13 tahun, okey, itu kita dah katakan sebagai remaja. Peralihan antara kamu di zaman kanak-kanak, sekolah rendah adalah kamu zaman kanak-kanak. Bila kamu masuk ke sekolah menengah, kamu dah jadi zaman remaja. Okey, sekarang bila kamu jadi remaja, kamu akan ada pelbagai perubahan, terutama pada fizikal kamu sendiri, diri kamu sendiri. Okey, sambung balik. Setiap remaja perlu tahu cara untuk mengurus dan membuat keputusan dalam menyesuaikan diri dalam pertumbuhan yang berlaku dalam aspek fizikal. Remaja kebiasaannya obses dengan perubahan tubuh badan mereka, sebab bila kamu masih bayi, kamu tak nampak lagi perubahan dia. Okey, kalau kamu tengok, dia beri perbandingan antara baby lelaki dengan baby perempuan. Boleh beza ke tak boleh beza? Okey, kalau baby tak nampak perbezaan kan, kecuali kalau mak dia tu pakaikan dia kalau warna pink, maksudnya baby perempuan. Kalau mak dia tu pakaikan warna biru, baby tu lelaki. Tapi kalau mak dia pakaikan baby tu warna purple, kamu tahu tak baby tu lelaki ke perempuan? Tak nampak kan? Okey, maksudnya bila baby dia tak nampak lagi perubahan dia, maksudnya muka dia ke apa ke sifat fizikal dia tak nampak sama ada lelaki ataupun perempuan. Bila dah meningkat remaja baru akan nampak. Seterusnya lagi, remaja okey, dah sampai sini tadi. Okey, mereka juga akan membandingkan dirinya dengan rakan sebaya. Okey, kenapa dia lebih cantik, kenapa kulit dia lebih gebu, okey, kenapa janggut dia dah tumbuh. Okey, kamu akan membanding-bandingkan dengan rakan kamu. Okey, remaja perlu berkomunikasi secara berkesan. Komunikasi berkesan dalam perhubungan yang baik dengan orang sekeliling dapat membantu mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal. Okey, ini adalah perkembangan dia. Okey, kamu daripada daripada ovum, sperma, okey, terus berkembang kepada zigot semua. Okey, akhir jadi baby, okey, jadi kanak-kanak, kamu sekolah rendah, sekarang dah sekolah menengah. Itu perkembangan kamu. Okey. Seterusnya lagi kita pergi, okey, ini. Okey. Ini kamu tengok daripada peringkat 1 sampai 12. Okey, daripada kamu baby, okey, sampai ke 12 tu adalah kamu dah jadi tua. Itu adalah perkembangan yang biasa berlaku. Okey, memang kita akan alami. Siapa-siapa pun dia akan alami benda ni. Okey. Cikgu, apakah maksud perkembangan seksual sekunder? Okey, apa maksud dia? Okey, salah. Kejap. Okey. Saya besarkan. Okey, seksual sekunder ialah perubahan pada tubuh yang terjadi pada permulaan akhir balik. Okey, akhir balik tu bila? Okey, kalau perempuan biasanya dia akan kedatangan haid. Okey, kalau lelaki pula dia akan mimpi. Dia akan mimpi dan keluar air mani. Okey, itu kita namakan sebagai permulaan akhir balik. Okey, yang melibatkan perkembangan dan perubahan aspek fizikal dan emosi. Murid perlu pandai mengurus perkembangan seksual sekunder dari aspek fizikal dan berkemahiran membuat keputusan dalam menangani perubahan emosi. Okey, bila fizikal kamu berubah, emosi kamu juga akan berubah. Okey, kamu tak akan ada perasaan seperti kanak-kanak lagi dah. Okey, kalau dulu masa zaman kanak-kanak, emosi kamu lebih kepada nakkan bermain. Okey, tapi bila kamu dah remaja, emosi kamu dah berbeza. Okey, itu perkembangan emosi kamu ya. Seterusnya lagi, ni macam saya katalah tadi. Okey, baby nombor 2 ni, okey, antara ni dengan ni boleh beza ke tak? Tak boleh kan? Okey, maksudnya masa ni perkembangan seksual sekunder dia belum berkembang. Okey, baby ni, ni sama je baby perempuan dengan baby lelaki. Okey, tapi kalau dipakaikan, kalau yang merah-merah macam ni, kalau ditoncangkan rambut, baby girl lah tu. Kalau macam ni dipakaikan biru-biru, dia baby boy lah tu. Okey, jadi perkembangan dia daripada satu tahap ke satu tahap tu akan itu adalah kita namakan sebagai perubahan fizikal. Seterusnya, okey. Apakah perubahan fizikal yang berlaku
Okey, kita tengok apa perubahan fizikal dia. Bagi murid lelaki, bagi murid lelaki berlaku perubahan fizikal seperti suara bertambah garau. Betul? Belum lagi. Okey. Ketinggian angka meningkat, misai janggut mula tumbuh, saiz otot semakin membesar dan status kulit menjadi kasar. Ada tak kulit lelaki ni halus? Tak ada. Okey. Memang Allah dah jadikan lelaki memang berkulit kasar. Okey, bagi murid perempuan pula. Okey, tengok bagi murid perempuan pula pinggul dan payudara mereka mula membesar, akan nampak. Okey, jerawat mula tumbuh. Okey, di muka dan suara semakin lunak. Memang dah lumrah. Okey, yang perempuan ada perubahan dia, yang lelaki ada perubahan dia. Seterusnya lagi. Okey, cikgu bagaimana pula dengan perubahan emosi? Okey, emosi pula berubah macam mana? Kalau tadi sebagai fizikal, sekarang kita pergi pada emosi. Apabila perubahan emosi berlaku, murid akan mudah merasa sensitif, seperti cepat berasa tersinggung, okey, marah, merajuk dan sedih. Oleh itu, murid perlu pandai mengurus dan menangani perubahan emosi. Macam gambar ni lah. Okey, kejap-kejap jatuh cinta. Tiba orang tak cintakan awak pun, tiba awak pun nak jatuh cinta dengan orang. Lepas tu sedih, orang tak layan, nangis sendiri. Itu perubahan emosi lah tu. Okey, cepat marah. Okey. Sayang pada tiba-tiba sayang pada orang tu lah, sayang pada orang ni lah. Okey, itu perubahan emosi. Ada banyak lagi perubahan-perubahan emosi yang berlaku pada kamu. Okey. Tak gerak pula gambar ni. Tu ada gerak pun . Oh, gambar tepi ni pula tak gerak. Biarkanlah. Okey, seterusnya. Okey, habis untuk hari ini. Okey, tugasan apa yang perlu kamu buat? Okey, tugasannya. Okey. Okey, tugasan. Apa yang perlu kamu buat hari Selasa Okey, hari Selasa kamu dah buat isi kandungan, betul? Kamu dah buat kolom untuk isi kandungan. Okey, sekarang ni tulis hari, tarikh dekat tarikh dekat kolom tersebut. Ada ruangan tarikh kan? Okey, tulis tajuk hari ni. Tajuk hari ni adalah perubahan fizikal. Okey, muka surat seterusnya. Okey, selak muka surat seterusnya. Okey, saya nak kamu buat benda ni. Jadual ni perubahan fizikal, buat 2 kolom. Okey, kolom yang pertama lelaki, kolom yang kedua adalah perempuan. Okey, buat 2 kolom ni. Senaraikan perubahan fizikal yang berlaku pada lelaki. Okey, tadi dah belajar kan apa perubahan yang berlaku pada fizikal pada lelaki. Okey, contohnya saya buat kat sini, suara bertambah garau. Kalau perempuan pula apa perubahan fizikal dia? Tadi dah sebut kan. Okey, kamu boleh tengok balik dekat sini. Ni. Ada 5 perubahan lelaki dan ada 3 perubahan untuk perempuan. Senaraikan dia. Okey, boleh faham Okey, nanti kamu boleh tengok buku teks, okey, dan kamu boleh ulang balik video saya ni untuk kamu lebih faham. Okey, sekarang ni screenshot yang ni supaya kamu senang nak salin nanti. Okey, lepas siap, siap, kamu dah taruh jawapan kat dalam ni. Ada 5 perubahan lelaki dan 3 perubahan perempuan tu. Bila kamu dah siap, saya nak kamu snap, ambil gambar dan hantar kepada grup WhatsApp yang saya berikan. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.